Alright, so testing. So saya nak check sama ada you dengar suara saya tidak. Dan saya sekarang ni sedang online daripada luar. Dan saya akan buka saya punya screen. Kalau you nampak screen, bagi tahu you nampak screen. Dan saya akan mulakan dalam masa segeralah. Maknanya kalau you nampak, you bagi tahu you nampak saya punya chat dan dengan suara saya dengan jelas. Dan supaya saya boleh proceed. Sorry sebab saya tadi on road, jadi ada terlepas satu RNR, jadi terus kepada RNR seterusnya lah. Sekarang saya berada di iCrow. Alright, dan nampaknya lain apa tu jelas malam ni, Alhamdulillah, dan boleh bantu you lah untuk belajar lebih terus je lah. Okay, so semua jelas cantik. So maknanya line bagus, semua bagus. Okay, so kita akan teruskan sekarang. So kita akan, saya bergantung kepada bateri laptop juga ni, so harap kita dapat bertahan sekurang-kurangnya sejam Okay, so sekarang ni apa yang saya nak show you ialah malam ni lah untuk newcomer. So maknanya anda yang baru nak belajar forex, anda yang baru nak tahu ni, dan saya tak akan cover yang first webinar saya buat 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. So saya akan cover lebih kepada technical yang lebih detail dan juga sedikit makluman mengenai fundamental lah. Alright, so saya akan buka skrin saya sepenuhnya supaya you nampak semua. Okay, so sekarang ni saya akan tunjukkan you beberapa perkara. Saya akan onkan dulu lagi satu chat window. Lagi satu window. Alright. So sekarang ni, apa yang you tengok sekarang ialah saya punya skrin ni sekarang ialah contohnya di Euro HD Euro USD, ataupun you boleh tengok, kita boleh buka juga AUD USD, tak ada masalah. Mana-mana pair yang you nak buka, mana-mana yang sesuai, so saya akan tunjukkan. Seperti biasa kita akan buka itu daripada kita punya chat kosong. So daripada sini, kalau you lihat sejam yang lalu, iaitu pada pukul 8.30, sekarang ni dah hampir pukul 10, you dapati satu ada candle di H1, iaitu you boleh tengok di H1, iaitu ada satu candle yang panjang naik macam ni. Tadi sebenarnya ialah news, bagi you tak tahu itu adalah news. So kalau you tengok daripada kenaikan, daripada dia punya high dan juga sampai low ialah lebih kurang 42 pip lah kan. Walaupun nampak simple tapi dia berlaku juga spike. So ini yang dikatakan spike. Clear? Alright, so saya harap saya buka tu you nampak sebenarnya. Okay, you nampak. Okay. So ini kalau you kena lihat, you kadang-kadang you kena lihat kat sini. You buka pada forexfactory.com dan you ada nampak iaitu news lah. So sekarang ni saya nak tunjuk you pasal news. So news ni yang menggerakkan pre-market itu mengenai inflation rate, GDP rate, CPI, consumer price index dan macam-macam lah. Jadi cara you nak buat lah, malam ni saya nak tunjukkan you ialah early setting ni sebab important ataupun sangat penting you tahu mengenai news atau mengenai fundamental sebab semua ekonomi ni digerakkan oleh news yang berlaku dalam ekonomi. Kekuatan mata wang tersebut bergantung kepada kadar inflasi sesebuah negara dan juga bergantung kepada kuasa beli dan juga kadar gross domestic product. Jadi itu secara basicnya sebab you baru, tapi you kena tahu benda ni adalah perkara yang kritikal yang untuk you ketahui. So apa yang saya nak you buat ialah you buka pada bahagian kalender ni. You buka pada bahagian kalender ni dan kemudiannya ialah you tekan kepada bahagian news ni lah. News ni lah. So you boleh tengok kalender. So kalender ni, apa yang nak you buat ialah you gunakan masa yang sama dengan kita. Okay, gunakan masa sama dengan kita. So masa yang sama ialah you tekan pada 9.52 dekat sini dan you tukar kepada kita punya GMT. GMT kita ialah 8 plus 8. Beijing, Perth, Singapura dan Hong Kong. So you save setting. So maknanya bila you klik macam ni, apa yang berlaku bila you tekan back balik, sekarang dia akan ikut waktu kita, synchronous time. So sekarang ni dah pukul, kenapa dia 10.53? So saya tekan mesh automatically lah untuk ni Okay. Kenapa dia mesh pukul ni? Sekarang ni tak silap saya baru pukul 9.53 kan? Okay. So tak apa. Ni mungkin di ST lah. Saya on kan ni. Tengok apa jadi. Save setting. Sama juga. Back. Sepatutnya dia tulis itu 853 lah. 953. Baru betul. You kena off 94. Okay. So sekarang ni bila you tekan pada kalender semula, you akan dapati iaitu
you akan dapati semula, you akan dapati ini adalah you punya apa tu waktu dah berubah ikut current time kita. Maknanya sekarang ni 9.54 dan sejak 9.54. So apa yang saya nak you buat lah, you tekan bahagian filter ni, you ambil yang news warna merah sahaja. So ini sahaja yang memberikan impact kepada kita punya ni lah. So tadi apa yang berlaku, hari ni hari apa? Hari ni adalah hari Jumaat. So Jumaat kalau you nampak sini, apa yang berlaku tadi pukul 8.30 tadi ialah non-farm employment rate. Non-farm employment rate. So ini adalah data-data yang memberikan kepada kekuatan ataupun kenaikan sesuatu mata wang. Okay, saya tak cover buat ni sebenarnya, cuma saya nak bagi tahu you ialah penting you tengok benda ni. Sebab tu, kalau you buka benda ni, you dapati ada news yang bergerak seperti ini. News yang bergerak seperti ini. Okey, malam ni saya akan cover itu mengenai basic indicator. Sebab minggu dulu, saya banyak tunjuk pada you iaitu mengenai candlestick kosong. So, kita akan gabungkan macam ni untuk training forex newbie ni ialah kita akan gabungkan daripada contohnya ialah menggunakan chart kosong dan pada masa sama juga kita akan menggunakan indikator yang sesuai untuk you guna. So, malam ni saya nak mengenalkan iaitu mengenai konsep iaitu Bollinger Band. Bollinger Band. So kenapa Bollinger Band ni penting? Kerana Bollinger Band ini secara mudahnya satu ialah you boleh melihat, satu ialah perubahan trend dan juga you pada sama juga you boleh melihat sama ada trend akan berterusan ataupun trend akan berhenti. Sebab kunci pada Bollinger Band ialah you boleh tengok satu perubahan trend, pada sama juga you boleh juga ialah itu trend mula berubah. So itu dua perkara yang sama. Satu yang saya akan cover malam ni, satu ialah Bollinger Band. Nombor dua saya akan cover mengenai perkataan trend. So trend ni apa yang saya tunjuk ialah sebelum saya pergi tu ialah saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan trend menggunakan MA. Dan salah satu template yang saya guna ialah menggunakan envelope. So apa yang kita amalkan ataupun yang kita fahamkan menggunakan trend ialah sebenarnya ialah kita menggunakan support dan resistance. Kalau you lihat yang saya share pada yang first dulu, sekejap saya nak tengok you okey ke tak? Semua okey ke? Semua jelas okey. Kalau you ada problem, you bagi tahu. Okey, so apa yang saya nak tunjukkan pada you ialah mengenai yang awal-awal dulu saya share pada you itu mengenai konsep basic support resistance. So support resistance yang you faham iaitu dia ada beberapa jenis support resistance. So konsep yang pertama saya ajar pada you itu ialah mengenai candle chart kosong. So saya akan recap balik sikit sebanyak, mungkin you tak datang ataupun you tak sempat nak hadir masa tu, iaitu saya akan kongsikan pada ni. Okey. So yang pertama sekali ialah you mesti faham dalam pergerakan forex dia ada high dengan juga low. So sekarang kita buka H4. Dia juga ada high dengan low. Okey. So dalam high dengan low ni dia ada juga iaitu paling tertinggi paling high iaitu yang dijadikan sebagai base ataupun kita panggil sebagai tapak untuk dia terjun ke bawah lah. Kalau dalam case ni you tengok yang paling high ialah di sini kan. Maknanya ini ialah kalau saya zoom kat sini sikit, saya zoomkan sikit di sini, you akan nampak bahawa di sini ialah sebenarnya ialah yang paling tinggi dari segi ni. Kalau you tengok kat sini, kalau standard ini adalah price yang paling tinggi. Dan saya selalu cakap iaitu mengenai konsep ni ialah iaitu dalam candlestick ini dia terdapat candlestick yang mengandungi high. Ini adalah high dia. Kalau you tanda kat sini dia akan keluar price. Itu kalau you nampak sekarang ialah dia ada high 0.77190, low 0.75936, close 0.77085 dan open lah 0.75975. So ini yang dikatakan support resistance. Dalam konsep pertama saya share pada you ialah konsep mengenai lampu hijau, konsep signal, konsep you pergi traffic light, lepas tu you nak corner, you kena bagi signal dulu, you tunggu lampu hijau, you kena tengok line clear ke kanan. So saya akan recap dengan laju sikit dalam masa 5 ke 10 minit. Okay. So konsep ni sebenarnya kalau you nampak, dia datang daripada sebenarnya ialah support resistance di body candle dan juga support resistance di mana pergelutan di antara bull dengan bear. Bull dengan bear. So maknanya dia ada bull iaitu ada buyer dan juga dia ada seller iaitu yang warna hitam ni. Okay, boleh saya teruskan? Saya nak check you okay ke tak? Boleh saya teruskan semua? Ada lebih kurang 30 orang malam ni tengah live. Alright, thank you so much. Boleh saya teruskan? Saya nak tunggu you punya jawapan dulu. Kalau you jawab okay, baru saya teruskan. Okay, boleh Alright. So apa yang saya nak tunjuk pada you ialah inilah konsep asas yang saya bagi dulu, iaitu ketika ada pergelutan di antara bull dengan bear, dia mesti mematikan bulls yang ataupun buyer yang telah ada sebelum ni, volume buyer. Maknanya ada orang banyak beli kat sini. So apa yang berlaku ialah ini yang mematikan tersebut. Betul tak? Nampak tak? Yang ni bila dia turun bear lagi satu, dia mematikan satu bull yang kat sini dan juga bull di sini. So apa yang berlaku ini dikenali sebagai signal. Signal menunjukkan trend dah mula nak berubah signal. Dan ini kita panggil lah signal trend reversal zone.
Ini yang saya panggil trend reversal zone. Ini dalam konsep candlestick kosong So trend reversal zone. So ini adalah signal zone. Tapi untuk dia terus jalan, dia mesti ada signal ataupun dia mesti ada line clear, dia mesti ada lampu hijau. So lampu hijau yang pertama yang perlu you tahu ialah pertama ialah cari resisten yang terdekat dia. Semasa kenaikan ni berlaku, semasa dia sedang naik, apa yang berlaku ialah you kena tengok tempat dia pernah berhenti. So tempat dia berhenti, so saya delete yang ni balik semula untuk you tengok. Tempat yang dia berhenti ialah di sini first. Pergelutan dia berlaku, maknanya ada bull, ada bear, pump, bull lebih besar daripada ni dan dia close di atas bear punya open price menyebabkan dia menang. So ini adalah tempat yang you tahu, iaitu pergelutan dia berlaku. So mana bull yang telah mematikan dia, you tanda low bull tersebut. So low bull tersebut adalah yang pertama. Yang kedua ialah you tandakan low bull yang kedua yang dalam rentetan ni yang memenangi adalah sini dan ini adalah base dia. So ini adalah dia punya tempat yang dia pernah menang sebelum ni. Pergerutan ni. Ni saya recap secara jelas, secara cepat pasalnya saya tak nak you buang masa kat sini. Saya just recap apa yang minggu lepas saya share pada you. Sebab minggu lepas kita go through satu persatu sampai 1 jam. Ini adalah konsep. So bila dia ini adalah dia punya resistance sebelum dan ini adalah dia punya ini apa maksudnya ialah ini adalah lampu hijau pertama, green light pertama, green light satu, dan ini merupakan green light 2. Okay, so ini merupakan green light 2. Yang saya tandakan ini sebagai green light lah, tapi saya tak tandakan minggu lepas. Saya 3 minggu lepas saya gunakan hijau, tapi saya sekarang ni saya gunakan orange. Jadi itu yang nak tunjukkan you lah benda ni. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak you tengok ialah apabila dia dah pecah ke sini, kalau you tengok ketika penurunan berlaku, dia memecahkan ataupun dia bagi signal green light pertama dan lampu kedua. Dan green light kedua ialah dia telah pecahkan. So maknanya bila ada 2 lampu green light buka, maknanya dia akan terus menjunam ke bawah. So maknanya you tahu signal dekat sini. So maknanya apa yang you kena tahu signal trend reversal dulu ini. So signal trend ialah di sini. So maknanya candle ni adalah merupakan candle trend yang menyebabkan dia akan lebih turun. So cara untuk you entry ialah you cari balik dalam penurunan dia, cari open bull yang terdekat. So maknanya you boleh garis daripada atas ni lah. Daripada sini you boleh letak satu, lepas tu you letak. So dia akan sangkut di mana-mana tempat yang mungkin dia ada resistance sebelum ni. So saya akan tanda di sini, akan tanda di sini. Apa lagi tempat bull yang you tengok yang buka di sini, nampak? So kalau you lihat di sini tempat yang dia sangkut untuk you sell. So maknanya ini adalah signal green light, green 1, 2 dah clear. So kalau saya kecilkan, nampak tak apa yang berlaku ialah dia terus menurun. Pam dia turun sini, ini adalah entry. So entry you pada signal yang you buat sebelum ni. So ini adalah you punya entry zone. So entry di sini. Kenapa entry di sini? Pasal dia entry lah di selepas green light yang dia dah bagi. So ini adalah entry zone. Ini adalah entry, okay? So ini adalah saya recap yang minggu lepas. So ini yang saya ajar pada you. So maknanya kalau dia nak turun ni lagi, dia mesti break yang ini. Nampak yang ini pula kan. Yang kedua ialah maknanya ini licin je, dia macam slide je. So maknanya dia akan turun macam slide je sampailah di sini balik. Di tempat sini balik untuk dia bagi lampu hijau yang ketiga pula. Nampak tak, dia turun, dia laju je turun, dia sangkut sini. Lepas tu dia naik untuk pecahkan ni, baru dia pergi dan entry you lah ambil di sini balik. Ni adalah entry. So maknanya tadi you patut entry lah. Kalau you follow analisa saya sebelum ni, saya ada tunjukkan iaitu pada hari Selasa, saya ada upload di YouTube. Saya tidak balas email, saya memang cari entry AUD tapi saya tak masuk lah sebab saya tak sempat masa. Tapi pada sama juga saya beritahu ini adalah yang sedang kita buat, okay? So, thank you pada yang 32 orang. Pasal saya tak expect ramai kerana saya on tadi 15 minit lambat. So, mungkin you ingat ada problem dan sebagainya. So, ini saya nak bagi kongsikan konsep ni. Okay, dengan menggunakan konsep yang sama, saya akan masukkan kepada AUDSD menggunakan yang saya cakap tadi. Pertama, you nak belajar itu mengenai trend. So, trend ni kita boleh menggunakan mana-mana support resistance. Kalau tadi saya lihat, ini adalah dia punya base. Ni base. Ini adalah memang dia signal tapi dia punya base. Base ni maknanya tempat dia nak lompat, tempat dia nak bergerak, tempat dia nak bermula daripada situ. So ini namakan sebagai base. Ini adalah konsep candlestick kosong lah. Maknanya kita tak guna indikator dan sebagainya. Dan ini dikatakan support resistance adalah berdasarkan satu ialah body candle dan kedua ialah support resistance dikatakan oleh daripada dia punya pergelutan di antara high antara buyer dengan seller sebelum ni. So apa yang saya nak tunjuk pada you sekarang lah, ini adalah AUD USD untuk H1
untuk H4. Okey, sekarang saya nak masukkanlah template kosong. Kita akan pergi sekarang ialah basic benda ni. So apa yang saya sedang tunjukkan ni ialah konsep sebenarnya ialah satu dia kena buat signal iaitu mengenai dia boleh break out. So apa yang ni saya yang minggu lepas saya terus recap je sebenarnya. So kalau you lihat kat sini, candle yang dikatakan break out daripada sini ialah dia green light yang kedua apabila dia dah close di bawah melepasi pergelutan open bull ataupun open candle buyer sebelum ni. So ini adalah satu candle trend. Nampak tak candle trend? Bila berlaku satu candle trend, you tunggu untuk dia retest atas itu candle retest ini baru you entry. Maknanya entry you berlaku di sini. Ini adalah entry you. So ini yang dimasukkan. So kalau you nampak signal dia datang daripada dia close di bawah support. So ini adalah support resistance. Kalau dia di atas adalah resistance, di bawah ni support. Okay, so far macam mana? Okay ke? Faham ke? Boleh saya teruskan? Saya akan pergi kepada iaitu trend menggunakan moving average ataupun trend menggunakan Bollinger Band. So saya nak pergi ni sebab trend ni penting. First kali apa saja you nak trade you mesti ada dapat identify trend. So trend ni dia penting untuk you buat analisa dan mapping. Okay, so boleh saya teruskan? Okay, you faham So saya akan teruskan lagi sambil saya memerhatikan bateri komputer saya tak habis. Alright. So apa yang saya pergi seterusnya ialah kita akan menggunakan konsep yang sama support resistance menggunakan indikator. Kunci utama yang you kena ingat ialah macam ini. Saya akan bukakan notepad satu sekarang untuk bantu you memahami konten baru malam ni Okay. Alright. So kita ada buka notepad. Dah tekan benda lain dah. Okay. Sebaik dia keluar. Alright. Dalam notepad ni saya akan masukkan kita punya konten lah mana ni. So sebelum ini you belajar apa dia? Iaitu konsep signal, setup dan entry. Saya recall tadi entry, signal dan entry lah. Nombor dua ialah apa yang you dapat ialah dalam body candlestick dapat ada open, high, low, close. Ini yang saya tunjuk, iaitu dalam body itu sendiri. Dan ketiga lah ada support resistance. Ada support and resistance di antara high dengan low ataupun di antara body dan pergelutan antara buyer dan seller. Antara buyer dan seller. Buyer dan seller buyer dan seller. So itu yang you belajar. So malam ni apa yang kita cover ialah menggunakan indikator. So indikator yang kita akan gunakan ialah dipanggil moving average. So moving average ni maksudnya ialah average kepada pergerakan candlestick tu. Maknanya kalau kita guna moving average 5, maknanya 5 hari punya candlestick pada time frame tersebut. Kalau time frame 4 hours, maknanya 5 batang 4 hours yang digunakan secara purata dia akan dapat line. Dia akan dapat line Okay, so saya akan masukkan untuk you lihat trend. So trend, kalau you kena ingat konsep ialah kalau you menggunakan setup 20 ke atas ialah merupakan kita boleh guna trend, 20 ke bawah kita boleh guna entry. So konsep moving average. So moving average ialah kalau setting you 20 ke atas sama ataupun 20 ke atas ialah digunakan untuk lihat trend. So kalau dia di bawah setting 20 ke bawah ialah digunakan untuk signal dan entry. Ini you kena faham. You kena ingat betul-betul. Masukkan dalam kepala you. Okay. Dalam konsep ni lah you kena faham iaitu dia ada ni. So apa yang saya masukkan ialah sekarang saya akan masukkan satu ialah moving average trend. Moving average iaitu kita boleh guna macam-macam lah. So sekarang dalam kes ni saya nak guna ialah saya tekan reset dulu. Saya akan guna moving average untuk 20. Moving average untuk 20. 20 simple close dan saya akan tebalkan dia, saya akan letak dia color hitam. Saya akan tebalkan dia menjadi ni, so you akan dapat lihat dia ada satu macam ni. So dalam konsep ni, ialah kalau you lihat, cara kita boleh lihat lah dengan konsep kefahaman tadi, sekiranya dia melepasi, maknanya kalau dia naik, kalau you nak tahu perubahan trend berlaku ialah apabila dia close di bawah black line ni. So kalau you lihat dia close di bawah black line ni, betul tidak? Dia close, barulah price tu akan ke bawah. Ini asas dia. So secara mudah ni ialah trend kita boleh lihat sekiranya dia close di atas ni, maknanya dia akan ke atas. Yang ni faham tak konsep dia? So maknanya kita boleh gunakan iaitu mana-mana, iaitu kalau mana setting 20 kita akan pakai untuk lihat trend 20 Dan saya guna sampai besar. 20 ada
50 ada, 100 ada, 200 ada. In fact, saya ada yang sampai 500 pun ada. Okay? So far faham tak konsep ni? Apa yang saya nak masukkan ialah kita gunakan konsep jika candle close di atas moving average, tak kira lah apa-apa setting dia. Dalam kes ni 20 tadi, black line, iaitu signal kenaikan ataupun up trend. Kalau kita lihat candle close di bawah moving average, kan, iaitu signal signal penurunan. Maknanya price akan turun ke bawah, iaitu downtrend. Itu basic dia. Yang basic ni you faham tak? Sebab saya akan gabungkan dua lagi MA sekurang-kurangnya untuk you faham. Okey tak setakat ni so far? So far okey tak? Kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit lah, roughly 20 ke 30 minit lagi ya. Boleh ke saya teruskan setakat ni so far, faham tak konsep yang moving average tadi? Sebab ini penting untuk you membaca market akan datang. So kalau you tak dapat tangkap ni, ini akan menyukarkan you untuk buat satu decision ataupun untuk buat satu kefahaman untuk entry dan juga melahirkan signal-signal you sendiri dengan kefahaman tertentu. Okay? So sebab tu saya nak you faham betul-betul yang ni, bab you cover kat sini Okay. Alright. Okay, so sekarang ni, okay boleh teruskan. Okay, semua cakap boleh teruskan. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak you buat lah, sekarang ni saya lihat, iaitu ini adalah konsep dia. Jadi, untuk dapatkan trend yang best ataupun powerful ialah gabungkan dengan setting yang lebih besar. Lebih besar. Untuk lihat trend lah, maknanya setting lebih besar. So contohnya saya akan masukkan lagi satu, iaitu color yang berlainan. Color yang berlainan. So akan masukkan iaitu moving average 50, let's say. So setting ni you boleh suka-suka hatilah sebenarnya. Tapi dalam kes ni saya nak guna exponential. Lepas tu saya akan gunakan color iaitu color blue. Color steel blue di sini. Dan kalau you lihat, ini you dah jadi 2. So sekiranya dia melepasi 2 ni, dia adalah sangat strong. Maknanya kalau you tengok dia rapat macam ni, satu signal you nampak dia rapat ni. Maknanya bila dia melepasi, yang candle ni kedua dah dia melepasi yang kat sini. So ini bermaksud dia jadi lagi power. Pasal apa? Dia dah memecahkan 2 benteng pertahanan untuk turun ke bawah dan dia memecahkan iaitu dia untuk turun ke bawah lagi. So ini you kena faham. Pasal apa? Pasal konsep-konsep ni you kena faham. Sebab kalau you bayangkan satu batang pensel you main kat sekolah tu, you biasa tak karate pensel. Kan tunjuk siapa nak power kan. So kalau you ambil satu pensel, you selamba ya wacah apa tahan. Tapi bila you ambil 2-3 pensel, apa jadi? Susah ke senang nak break tu? You cuba karate. Kalau you mainlah permainan tu pada zaman saya tahun 80-90 tu, saya main mainan tu. So you ataupun you ambil lidi, senang tak patahkan lidi yang satu ataupun tiga ataupun dalam satu segerombolan. So mana you ni? So MA mana yang disuggest? MA yang saya sedang tunjukkan you lah tadi. Konsep tadi. So saya tanya you case pensel dengan lidi tadi. Apa pandangan you? Mana yang senang break? Kalau ada satu pensel ke ataupun lagi banyak pensel? Hello? Ada orang ke tak ke semua tidur dah? Mana satu senang? Satu pensel lah senang. Satu pensel lah senang. So jadi itulah cerita dia. So sekarang ni maknanya lah kalau lagi banyak dia lagi susah. So kalau dia, jadi untuk you faham konsep ni, iaitu you akan dapati iaitu dia akan lebih kuat macam ni. So konsep ni kalau kita gabung ni maknanya dia lebih strong, powerful. Dan you tengok pula bila dia cross ni, bila satu line di atas ni membuka lebih besar, itu maknanya dia lagi power, dia punya energi lebih besar. Kalau dia merapat tu maknanya dia cuba bergabung tenaga, bergabung meletup. So sekarang ni lah kalau dia nampak dia buka lagi besar, maknanya dia lagi jauh strong. Ini konsepnya, dia buka lagi besar, dia terus turun. Sampailah dia mengecil balik, dia cross, dia buka besar balik, dia lebih strong. Itu konsep dia. So ini adalah konsep trend. So mana you boleh pakai ni trend. Dan saya masukkan lagi satu, iaitu moving average, iaitu 100. 100 saya akan buat color crimson ni, sebelah dia je.
Okey, kalau you lihat sini kita dah ada 3. So maknanya kalau dia melepasi ketiga-tiga ni, maknanya dia sangat powerful. Kalau you lihat ada juga yang tak melepasi ketiga-tiga, contohnya dalam ni. Nampak dia duduk sangkut. So maknanya you tahu ini adalah sideway. Sekiranya dia melepasi ketiga-tiga, dia adalah powerful. Dalam kes ni, kalau you lihat, contoh sekiranya susunan dia macam ni, nampak? Susunan ni ialah, nampak? Merah 100 di sini, 50 kat sini 20. Ini adalah strong punya uptrend. Strong, very strong. Pam, dia naik ke atas ni. Nampak? Dia terus naik lagi. Kalau saya kecilkan lagi, you akan nampak apa berlaku. Iaitu kau-kau dia pergi. Okay, kau-kau punya dia pergi. Nampak? So maknanya kalau ini susunan dia, kalau susunan ke bawah macam mana? Susunan ke bawah dia kena 100 ke atas, 50. So apa you expect daripada H1? Dia akan pergi macam mana perjalanan ni? So you boleh agak dengan menggunakan ni, you akan tahu konsep trend dengan mudah. Itu you tahu di H4 ni sebenarnya kejatuhan untuk AUSD ni sebenarnya boleh jadi berterusan. Cuma reason sekarang yang dia test untuk yang ni saja. So sekarang ni you tangkap ke tak? You tangkap tak konsep ni? Katalah saya masukkan lagi satu, 200. Tu dah melampau dah tu kan. Tapi saya tunjukkan ni dululah sebab dia akan jadi macam-macam, nak kena faham pula. So saya nak ceritakan ni adalah konsep trend. So trend yang pertama, apa saya nak you faham ialah trend ini bermaksud sekiranya candle close di bawah lebih daripada 3 MA setting yang melebihi kan, melebihi 20, maknanya 20 mungkin 50 dan kes tadi 100, trend lebih kuat. Dia ada booster, dia ada NOS, dia ada high. Kalau dalam dekat disco tu dia ada ecstasy. Ataupun dekat masjid dia ada yasin, so lagi bertenang. So ini adalah dia punya power dia. Okay. Sekarang ni boleh saya teruskan tak konsep ni? Konsep ni jelas tak? Sebab saya nak pergi konsep modul malam ni terakhir lah pasal Bollinger Band. Qayyum Jamal kata setting MA tu apa-apa pun boleh. Yes, atakan 20 ataupun lagi besar. Sebabnya saya nak bagi you konsep itu kefahaman forex trading. Sebab kalau you faham benda ni, you akan boleh buat sistem you sendiri, teknik you sendiri. Sebab tu saya tekankan it's not about teknik forex ni. It's about understanding market punya movement. Itu paling penting. Alright? So boleh saya teruskan? Boleh ke tidak saya teruskan? Hello? Boleh Alright, so kita akan pergi next. Next ialah seperti saya cakap pada you ialah untuk kefahaman menggunakan Bollinger Band. So Bollinger Band ni juga sejenis lain MA juga kalau you nak tahu, iaitu mengenai kosong. Kita masukkan kosong, kemudian kita masuk Bollinger Band. Trend Bollinger Band default saja. Kita ambil, katalah saya tebalkan sikit untuk you nampak malam ni, iaitu kita ambil sini. Okay, Bollinger Band ni dia punya trend ialah berada di sini. Dia punya trend ialah berada di sini. Ini adalah trend ni. So maknanya dalam Bollinger Band, trend ialah berada di middle band. So middle band bermaksud dia adalah trend. Sebab di middle band so middle band ni bermaksud ialah dia ialah merupakan tempat antara kenaikan dan penurunan dan trend berubah di middle band. Perubahan trend berlaku di middle band. Ni yang nak faham. So maknanya dengan jelasnya sekarang, kalau you lihat sekarang ni, menggunakan konsep candlestick close. Sekarang ni trend berada, candle ni sekarang ni duduk di atas ke di bawah Bollinger Band? Di atas ke di bawah candle you nampak close? Dan sekiranya dia berada disebut di bawah, ke mana dia nak pergi? You boleh expect dia turun ke bawah macam tu, okay? So maknanya sekarang saya konsep dia mudah. Maknanya kalau katalah dia berada di atas macam ni, dia close di atas. So maknanya dia akan destinasi seterusnya, dia akan pergi top. Maknanya kalau dia close di bawah ni, dia duduk bawah ni, maknanya dia pergi ke bawah. Faham tak? Dalam kes ni dia ada sebab-sebab lain kenapa dia naik, dia terus bawah. Sebabnya you kena analisa menggunakan multi time frame. So sekarang ni apa saya nak you faham ialah ini adalah konsep asas dia. Konsep asas dia. So kegunaan middle band, kalau you nak analisa cepat-cepat, contohnya saya buka monthly, weekly, multi time frame lah. Konon-konon bersemangat ni kan. Ya daily. Okay, daily dah close tak kita sini? Okay, dia adalah close di sini. Nampak? Dia close di bawah sini. So maknanya you boleh ambil entry untuk cari di bawah ini. So konsep-konsep yang apa tu yang terakhir lah you boleh faham. Sekiranya ada close, maksudnya you boleh ambil entry sebelum ni. So ini konsep ni kan. So konsep yang paling mudah ialah kalau dia close bawah sini, macam mana you nak entry? You faham tak konsep yang saya cakap awal-awal tadi?
Kita boleh gabungkan kefahaman kita. Iaitu sekiranya dia close di bawah ni, satu ialah ni, maknanya dia sudah break line middle band ni dan juga dia break, nampak tak pergelutan antara bull dengan bear ni. Apa yang berlaku? Ini dah jadi dia punya green light. Dia jadi green light ni. So mana nak entry? Ketika penurunan band ni, you cari tempat open bull yang tinggi tadi, open bull sini. So maknanya ialah entry you di sini. Faham tak? Ataupun di sini. Dalam kes ni you akan entry sini. So maknanya you turun sini, you tanda situ, ini adalah ni, signal dah berlaku di sini. Signal dah berlaku sini. So ini adalah you punya entry. Nampak? You punya entry terus. Dan you terus masuk. So you boleh gunakan benih saja. Pasalnya ini merupakan sebagai candle yang membawa kepada perubahan trend. So candle yang menggunakan itu, maknanya saya dah tapis dua. Satu menggunakan body ni, satu saya menggunakan iaitu middle band ni. You dapat tangkap tak ini? Sebab saya akan cover lagi untuk lower band dan juga upper band. Saya sebut lower band, upper band dah bunyi macam pineapple pen. Okay. You dapat tangkap tak tadi? Yang pasal mengenai konsep iaitu ni. Konsep yang tadilah yang saya tunjukkan tadi. Tangkap tak? Sebab saya akan pergi kepada upper band dan juga lower band. So maknanya ialah di middle band ini merupakan tempat yang you boleh menggunakan sebagai trend. Apatah lagi kalau you gabung kedua-duanya tadi. Boleh tak ni? You faham ke tak? Saya tunggu you punya respon sambil-sambil saya terangkan ni. Okay. So sekarang ni katalah kita gabungkan dengan tadi. Gabungkan yang kes belakang ni kan. Yang geng-geng ni. Katalah saya masukkan juga Allah. Okay. Bollinger Band iaitu 20 kat sini. Kalau you nampak sekarang ni. Dia close di bawah ketiga-tiga ni. Middle band pun close di bawah ni. Ini mak bapak punya, datuk punya signal ni. Sebab dia very strong. Sebab dia bukan senang nak memecahkan tu. So inilah very strong punya signal. Nampak tak? Faham So ini konsep dia saya nak faham. Jadi lagi banyak dia close di bawah ni, lagi banyak dia lagi nak turun. So maknanya UD nak ke mana? Saya tak nampak dia kat atas. Saya buy sekejap pasalnya ada support resistance kat sini. Tapi saya akan target untuk sell. Menurut H4 ni lah kan. Okay. Okay, dapat Alright, good. So sekarang ni saya akan pergi kepada fungsi-fungsi lain juga. Fungsi-fungsi lain mana band juga Bollinger Band lah, dia ada top dan dia ada low. So top ni adalah yang berada di atas, low ini adalah berada di bawah. Nama pun top, atas, nama pun low, bawah. Okay. So maknanya upper band atau Bollinger Band adalah nama dia upper, atas, upper band. Ialah fungsi dia ialah sekiranya candle close di luar Bollinger Band, ia mempunyai kekuatan untuk teruskan perjalanan ke atas. Lower band pula. Sekiranya candle close di bawah Bollinger Band, ia mempunyai kekuatan untuk teruskan perjalanan ini ke bawah. So ini you kena faham. So maknanya sekarang ni, kalau you lihat kat sini, ketika you nampak candle ni close di bawah ni satu, dia close, maknanya you tahu dia nak turun. Lepas tu of course lah dia takkan turun jalan yang lurus, dia kena patah balik. You fahamkan dia berbentuk zigzag, saya terangkan dalam webinar yang pertama. Kalau you tak ingat ni, saya takkan ulang pasal you kena follow yang first. Baru you masuk yang ni, okay. Dan dia nampak tak dia sekarang ni dia close di bawah ni. So close ni bermaksud ialah dia akan turun ke bawah lagi. Faham tak? Dia akan terus perjalanan. Tapi kenapa dia patah balik? Pasalnya dia nak kena ambil kekuatan untuk teruskan perjalanan. Dia kena ambil minyak. Dia macam lori tertinggal penumpang ataupun bas tertinggal penumpang. So apa dia buat? Dia patah balik. Patah balik kat mana? Senang je. Masa dia turun kat sini, you ambil garis sini. Masa dia turun tu, you cari bull yang dekat dengan dia, yang pernah dimatikan sini. Contohnya satu, you jumpa kan ni. Ataupun ni lah, ni atas sangat. Dalam kes ni lah, you ambil lagi. You cari mana terdekat sini. Ni tempat bull lagi. So nampak tak? Entry dia ngam-ngam kat sini. Pam! Turun ke bawah. So inilah dia punya konsep dia. Faham So ini menunjukkan ialah kalau sekiranya candle dia akan meneruskan perjalanan. So maknanya dia turun kat bawah. Dia turun sampai sini, dia naik dan teruskan perjalanan berapa pip ni? Lebih kurang 130 pip bang. 130 pip. Ini daily lah kan. Nampak besar lah kan. Okay, 130 pip. Okay, saya tunjukkan di H4 pula. Sama tak? Sama untuk penanda time frame. Dia close bawah ni, apa jadi? Apa jadi? Dia akan patah balik dan teruskan perjalanan ini. Nampak? Dia balik terus. Bukan saja balik tengah jalan. Dia pergi balik terus. Kampung halaman dia dekat
lagi jauh kan. So ini adalah tempat dia. Dia faham tak? Jadi ini adalah konsep dia. Sama juga konsep ni kalau dia close di atas. Kalau dia kat atas di luar, contohnya kat sini dia close di luar ketika apa band condong. Nampak? Dia close di luar, apa jadi? Dia teruskan naik ke atas. Ini adalah konsep-konsep dia. So ini yang saya nak kongsikan kepada you fungsi-fungsi ni. So apa yang saya kongsikan malam ni, kesimpulan malam ni, you ada belajar beberapa perkara penting. Perkara penting yang pertama yang you belajar ialah mengenai konsep support and resistance dan bagaimana untuk cari signal dan entry. Dua lah, you faham candlestick, bull dan bear memberikan signal untuk trend dan juga entry. Ini saya buat kesimpulan. Yang ketiga you belajar ialah menggunakan indikator yang juga merupakan support and resistance. Tapi dia dynamic lah sebab dia bergerak. Saya sebut dynamic. Tapi saya tak nak isi dynamic, saya takut confuse. Indikator yang juga merupakan support and resistance. Juga memberikan signal setup dan entry berdasarkan candle close. So entry diambil berdasarkan open bull atau bear yang pernah di break sebelum ini. Dalam kes ni kalau you ingat lampu hijau, green light kita. So ini yang belajar. So contohnya saya ulang balik, saya nak recap last iaitu mengenai dia break sini. Lepas tu you tanda lah sebab dia dah turun sini, dia mesti ada dia pernah break yang sebelum ni. So mana you tandakan, mana bear yang pernah dia kena belasah dengan dia. Bull yang pernah kena belasah dengan dia. Ini satu. Nampak satu. Kalau you perasan ni satu ni ngam-ngam saja tempat dia nak turun ini satu. Lepas tu mana lagi yang terdekat ni, yang ni. Yang ni dua, nampak tak? Nampak. Ngam-ngam dia turun, dia ambil ni turun, dia ambil ni dia jatuh lagi. Nampak tak? So ni konsep dia. Kalau dalam kejatuhan lagi nak ambil, you cari juga bull yang sebelum ni. Nampak tak ni bull sebelum ni? Ni satu. You tanda je sebenarnya. You boleh tanda banyak-banyak. Ni tempat yang cantik ni sebenarnya. Kau nampak ni sini, gang ni ngam-ngam je satu. So you heran, kenapa dia pergi jatuh ngam-ngam ni? You kena tengok belakang ni. Ini adalah dia punya green light. So dia ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Kecuali you tinggal di Perlis lah, satu traffic light kan. You tinggal di bandar-bandar besar. Ni kes bandar besar. Okay? So harap you faham sesuatu macam ni. You faham tak semua malam ni? Okay? Okay. Kalau you nak cerita konsep stop loss. Konsep stop loss ialah mudah. Okay, saya tambah sikit. Sepatutnya dah habis sekarang ni. Bateri pun tinggal 20% je ni. Alright. So apa yang saya nak pasang, you faham stop loss. Stop loss ni dia cara untuk pasang stop loss. Ini prinsip stop loss SOP stop loss. Stop loss ni ialah pastikan ada dua support and resistance plus dengan you boleh panggil allowance, you boleh panggil pip, plus dengan 20 pips ataupun 25 pips. Apa maksud saya? Nampak sini? Ketika you entry di sini, nampak tak? Ini signal, you entry. So you cari yang atas nombor 2. Satu ialah, of course gunakan konsep ni juga, cari yang tempat dia pernah, ni senang je cari tempat dia reverse. Untuk stop loss gunakan satu band reverse. Ni satu. Yang ni 2. So stop loss you ialah, daripada yang kedua ni, you tambah 20 pip. 200 pip. Dalam ni 200 point lah sebab ni aku 4 difference. 7662. Okay, 7662. So saya akan masuk stop loss saya. 7662. 766666. 666666. Okay, 62. Okay, so tu tempat dia. So saya akan color lain supaya nampak macam stop loss. Saya tengah duduk dekat food court ni, bau makanan ni mengganggu betul. Okay. Ini adalah stop loss ni. So maknanya you punya entry mana? You punya entry di sini lah kalau you entry. So you you punya entry sini. Sekiranya you entry sini, you cari dua yang terdekat ni. Dua terdekat ni, lepas tu you bagi 20 pip pula. Kenapa 20 pip ni? Kadang-kadang dia buat spike bang. Dia buat spike, dia kena, lepas tu dia terus ni.
So maknanya inilah you punya jarak stop loss you. So jarak stop loss berapa? Jarak stop loss ialah, katalah you entry sini, entry awal dan you float, tak ada masalah. Ada lebih kurang 49 pip atau 50 pip. So you TP, you boleh menggunakan risk reward 50 pip juga. You dah TP ataupun you guna risk reward 1, 2, 50 pip. So TP macam tu. Pastikan you set stop loss dulu dan you menggunakan take profit yang sekurang-kurangnya 1 kali ganda ataupun 2 kali ganda pada dia. Dalam kes saya suka 1 reward 2 lah. Alright. So saya harap you clear pasal ni. Inilah konsep. Ada yang tanya jadi saya terus share pada you. Macam mana nak contact saya directly? Okay, kalau siapa yang nak masuk contact saya directly, saya cadangkan you masuk program saya, iaitu Forex Lab. Forex Lab. So Forex Lab ni ialah roadtoftt.com. Saya pun tak sure ini nak di-update ke tidak. Pasalnya saya ada satu baru punya flow lah. Okay. So Forex Lab ni adalah satu-satunya program yang saya akan bantu you secara real time. Real time ni maknanya lah kita bukan buang masa dalam market secara secara mengapu. Mengapu maksudnya apa dah? Secara chart tu tak bergerak. Secara Sabtu Ahad kita pergi kepada real time. Dan testimoni juga saya akan tengah nak upload, iaitu banyak yang sekarang dah double account, profit, dah 3 tahun dah trading, baru nampak perjalanan dia. So saya ada banyak sekali benda yang saya nak kongsi pada you yang di mana you boleh menguntungkan you. So dalam Forex Lab ni, iaitu sebenarnya ialah saya ada ambil lebih kurang, mana yang belum update ni. Sebenarnya kalau you lihat kat sini, iaitu ada sebenarnya ialah lebih daripada 7 hari. So hari pertama ialah maknanya kita akan start, iaitu hari Isnin akan datang ni, iaitu Isnin depan ni, iaitu kita akan start dengan daripada basic, daripada kosong. Iaitu bagaimana you nak buka broker, bagaimana you nak faham pun saya ajar you macam ni. Dan you nak faham macam mana nak buat, dan you nak faham macam mana untuk setting, setup. Maknanya you daripada zero you boleh masuk, ataupun you faham balik candlestick kosong ni macam mana, dan juga you faham macam mana apa penceritaan di sebalik pergerakan candlestick ni, apa penceritaan di sebalik pergerakan semua indikator ni. So hari kedua kita akan pergi kepada technical. Hari kedua kita pergi pada technical, iaitu technical yang merupakan untuk kita tunjukkan, iaitu satu-satu lah. Maknanya you akan faham semua kaitan yang digunakan. Dan kita akan menggunakan, awal-awal saya akan ajar you menggunakan BB dan MA dulu. Pasal apa? Kita nak buat analisa dan mapping. Kemudian saya akan ajar you stokastik gila, saya akan ajar you BB 200, saya akan ajar you konsep candlestick kosong. So semua ni sebenarnya ialah untuk gabungkan you, untuk you prepare, iaitu kefahaman yang tertentu. Okay, saya akan ringkaskan kat sini sebab kalau saya nak buka ni dia akan ambil masa lama. So apa yang you faham ialah, you akan berada pada saya minggu pertama, mulai next week. You akan join, iaitu 1 week punya program, iaitu 5 hari. Content. So content ni maksudnya ialah, you akan masuk 5 hari secara berturutan dengan saya untuk belajar daripada pukul jam 9.30 PM sehingga pukul 11 lebih kurang. Mungkin habis 10.30, mungkin 11, mungkin lebih. Ada juga sampai 1 pagi pun ada. Bergantung kepada you punya keadaan atau punya training. So kita akan buat tiap hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, jom. Pasal nak prepare you content dan live trading. Untuk bersedia live trading. Minggu kedua. So you ingat benda ni habis ni sebab saya tunjuk hari. Tak. Minggu kedua, apa yang you buat adalah, you akan buka live account dan trade menggunakan lot kecil untuk mahirkan entry, trend dan entry. So ini penting sebab apa yang you dah belajar tu ialah ni adalah praktikal dia. So you dah belajar ni, you nak praktikal kat sini. So saya akan bagi you 2 minggu. So maknanya minggu kedua sampai ke minggu ketiga. So minggu ketiga. Dalam kes ni apa yang saya buat pada you ialah setiap Isnin saya akan guide you untuk tengok market. Dan Khamis saya akan buat conclusion dan betulkan cara you trading. So macam mana saya betulkan? You buka account bawah FF Primax. Yang ni kenapa saya pakai FF Primax, Asia.com, pasalnya ialah saya supaya tak ada masalah. Supaya tak ada masalah dengan apa yang saya nak buat sekarang ni, itu supaya kes technical apa sebagainya. Sebab dulu saya ada buka, tak kisah, technical broker pun saya nak settlekan. Saya nak you pakai broker, saya pakai, senang cerita. Untuk you buka account bawah FF Primax Asia dan investor password bagi kat saya. Pasalnya saya nak tengok unit entry betul ke tidak, dan saya check memang semua student saya sekarang ni ada lebih kurang hampir 50 orang, saya check semua, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni ialah minggu kedua, minggu ketiga. So untuk minggu keempat ataupun minggu kelima, kita akan teruskan ni. So kita akan betulkan. So maknanya minggu keempat ataupun minggu kelima, kalau kita akan buat itu bengkel ataupun workshop 2 hari. You akan jumpa saya selama 2 hari betul-betul Sabtu Ahad. Untuk apa tahu? Untuk upgrade you punya ilmu tadi.
Sebab bila you dah belajar 2 hari ni, you akan timbul soalan punya. Saya tahu, you baru ni nampak, baru tahu macam mana nak kabut dan sebagainya. So okay, rupanya kita akan ada bengkel 2 shot 2 hari Ustaz, untuk repair balik semua you belajar, dan saya akan bagi konten baru fokus kepada systematic trading. So, kenapa systematic trading ni kena ada? Pasal systematic trading ni akan fokus kepada bagaimana untuk sediakan you boleh achieve financial freedom dan time freedom dengan forex. Kan? So kalau you tengok total sebenarnya ialah 6 week, 6 week. 6 week sebenarnya program kita. Wah, poyo gila, nak buat panjang gila. Memang saya dah buat. Ini adalah batch ketiga yang saya nak start minggu depan. So saya nak you invite you masuk dalam ni. So total 6 week ni plus juga setiap 3 minggu akan ada gathering. Gathering ni maksudnya apa dah? You akan jumpa, kita akan masuk dalam workshop sama-sama dan kita akan lepak minum sama-sama, sebab community support ni penting. You kena tengok, mungkin you seorang cikgu, you kata tak ada masa, tapi sama juga ada cikgu yang dah berjaya, ada juga masa. Ada seorang engineer you rasa sangat busy, ada juga engineer yang berjaya. So you nak tengok orang lain juga boleh buat, you juga boleh buat. Dan you boleh juga bantu, itu kita akan bincangkan sama sendiri bagaimana untuk bantu-bantu sama lain. So sekarang ni, kalau you tengok ni semua ni lah, cost dia, of course, you tahu kalau program biasa 2 hari 3 hari pun mencecah beribu-ribu ringgit. Apa yang saya nak offer you kali ni ialah you hanya perlu bayar ataupun share ataupun buat gathering untuk masuk datang ni untuk workshop, itu you hanya bayar 400 saja. Mampu biar betul 400, memang betul. Pasal ni ialah saya just nak cover cost untuk peringkat awal, dan of course dia akan naik bulan ke bulan. Kalau you tak percaya, you tanya student lepas, mula-mula saya start dengan 200, 300, 400, bulan depan saya kata 500. Kerana value lebih besar, dia naik dah sampai beribu. Okay, 400 saja. So mana you nak register, you register gini. Pastikan you guna kupon. Saya akan bagi link ni dekat dalam grup. Saya akan bagi link dekat grup sini. Teknik macam apa tu berkenaan ni, okay? You akan join grup, ya, berkenaan entry. Recommended broker, yes, recommended broker. Okay, so saya akan bagi kat sini. Saya akan bagi kat sini sekarang. Iaitu saya akan bagi link dekat sini. So you boleh masuk ni, pastikan you guna kupon Krampus, Krampus untuk you dapat ni. Ataupun you terus hubungi saya di 013-320-3000. So kalau you duduk di Indonesia ke apa sebagainya, you boleh join juga. Pasalnya tak seperti you kena jumpa saya secara ni. Kalau saya pergi ke sana, kita jumpa sana, ataupun you boleh turun online. Ada juga student saya di Brunei, ada student saya di Indonesia, ada juga di Singapura. So you boleh join ni. So RM400, tapi pastikan guna kupon. Guna kupon RM400, guna kupon. Kupon dia ialah Krampus. Krampus. Kenapa nama Krampus saya tak tahu. Staff saya buat. So Krampus, you gunakan Krampus. So Krampus ni dia akan menyebabkan you boleh ni, okay? So saya bagi contoh, bila you klik kat sini, bila you join kat sini, dan bersama kalau you ada ni soalan-soalan, you terus hubungi saya 6013-320-3000. You terus je WhatsApp saya, tak ada masalah. Ini direct pada saya, bukan staff. So apa yang saya buat daripada you ialah, katalah you klik kat sini, you akan keluar ni, ini detail order dia. So detail order, bila you tengok sini jumlah dia 1200. Apa yang masukkan ialah you type Krampus. So Krampus you tekan tuntut, apa yang berlaku ialah dia akan jadi RM400 dan you terus bank in pada ni kepada akaun ni lah, kepada saya punya akaun ni. Dan saya akan terus masukkan you dalam grup Telegram. So apa yang berlaku ialah selepas dalam 3 minggu you akan masuk grup Telegram, dan kemudiannya saya target dalam sebulan you mesti withdraw profit. Withdraw tu maknanya you keluar secara fizikal duit tu, ataupun you buka akaun baru dengan profit you. Banyak student yang dah lepas macam ni. So insyaAllah saya akan juga tunjukkan juga banyak-banyak testimoni yang akan datang. Alright. So jumpa lagi. Saya berterima kasih pada semua yang online malam ni, dan terima kasih kepada 23 yang masih live daripada 88 register. So semoga manfaat pada you, dan thank you so much pasal hadir. Dan saya nak you join Forex Lab ni. Sekarang dia adalah the powerful program yang pernah saya buat, dan kita akan banyak sangat entry kita guna. Kita ada sistem TRZ, kita ada sistem trend start, kita ada sistem trend confirmation, kita ada juga trend continuation, dan banyak lagi. Alright, so recommended broker, kalau Z tanya, kita akan boleh buat yang lain. Alright, so terima kasih banyak-banyak. Thank you so much for your time. Saya pun terima kasih pasal saya tadi memang bermasalah teknikal, dan saya harap you boleh manfaat pada ni. So thank you so much untuk Naway, Maf Trader, Z, Kayum, Azhar, Syukur, Nomiza, Nowi, Ezani, Nax, dan banyak lagi lah. Okay, so thank you so much. So all the best. So semoga manfaat, dan jumpa anda di Forex Lab. Salam hormat.